Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puannya, saya amat hormati. Diumumkan antara keputusan yang kita nantikan adalah berkaitan dengan pemilihan jawatan nombor 2 PKR. Mestilah ramai yang ternanti-nanti keputusannya. Sebelum ini memang sudah diumumkan Rafizi Ramli gagal untuk mempertahankan jawatan beliau. Kalah dengan anak kepada presiden. Jadi setelah kekalahan yang diterima oleh Rafizi Ramli ini, tiba-tiba pula saya menerima satu komen yang serius. Saya tidak pernah terima komen ini sebelum ini. Saya tidak pernah mendengar parti ini parti rasuah. Nah, saudara-saudara, sekiranya Anda pernah mendengar parti PKR dipanggil sebagai parti rasuah, silakan komen di bawah. Tapi bagi saya, mungkin ini hanyalah pandangan ataupun hanya komen orang kampung, ataupun kita pun tidak tahu beliau ini siapa. Tapi melalui komen ini yang berkata 100%, ini melibatkan pilihan raya negeri Sabah 17. 100% Barisan Nasional lingkup di Sabah bersama-sama PKR. Dua-dua parti Malaya yang kaki rasuah. Nah, saya tidak tahu sejauh mana kesahihan komen ini, sejauh mana kebenarannya komen ini. Saya tidak cakap parti BN ini rasuah, saya tidak cakap parti PKR rasuah ataupun mana-mana parti rasuah. Tapi mungkin kita pernah mendengar ada dakwaan-dakwaan di luar sana, mana-mana pemimpin yang terlibat dengan rasuah, ada yang kata parti mereka juga rasuah. Tapi untuk PKR dan BN saya tidak tahu. Dan saya pun tidak tahu parti mana di Malaysia ini yang benar-benar rasuah. Siapa yang tahu? Jadi melalui komen ini saja, kenapa tiba-tiba muncul, tiba-tiba timbul komen ini yang berkata parti PKR pun rasuah. Sedangkan presidennya itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara salah satu pemimpin ataupun mungkin one and only, tapi saya boleh katakan salah satu pemimpin yang benar-benar ingin memerangi rasuah di Malaysia. Nah, berkaitan dengan komen ini, adakah kita boleh juga cakap pembawaan kepada kemenangan Nurul Izzah yang membawa kepada PKR ini ditolak oleh rakyat Sabah? Nah, itu pun menjadi pertanyaan orang kampung juga. Jadi berkaitan dengan isu ini, berkaitan dengan komen ini, saudara-saudara, tuan-tuan, apa pula komen Anda? Silahkan komen di bawah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kemenangan Nurul Izzah bagi jawatan nombor 2 parti, setelah Rafizi Ramli kalah, ada satu pengakuan, bukan pengakuan daripada orang lain, tetapi pemimpin paling utama dalam PKR dan juga kerajaan, yaitu Presiden PKR sendiri, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar dalam satu pengakuan yang amat besar, yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan PKR, mengejutkan terutamanya kepada Rafizi Ramli dan juga Nurul Izzah sebagai calon yang bertanding. Anwar Ibrahim sebut kedua-dua nama calon ini, termasuk Rafizi Ramli yang sudah beberapa penggal memegang jawatan ataupun sudah berapa lama memegang jawatan timbalan Presiden PKR, tapi akhirnya kalah dengan anak kepada Presiden parti. Nah, tapi ini pengakuan Anwar yang terbaru selepas keputusan pemilihan PKR. Anwar akui Rafizi, Nurul Izzah terlanjur dalam berkempen. Presiden PKR Anwar Ibrahim mengakui terdapat keterlanjuran ketika Rafizi dan Nurul Izzah berkempen dalam merebut jawatan timbalan Presiden parti. Nah, orang kampung nak tanyalah, apakah maksud keterlanjuran ini? Anwar menyifatkan keterlanjuran itu adalah satu kesilapan kecil dan kedua-dua pihak sewajarnya tidak menghukum antara satu sama lain. Adakah keterlanjuran ini salah laku daripada Rafizi
ataupun salah laku daripada Nurul Izzah. Karena Anwar membuat pengakuan bahwa Rafizi dan Nurul Izzah terlanjur dalam berkempen. Maka kata dua-duanya ada ketelanjuran. Adakah ini melibatkan satu salah laku semasa berkempen kah? Ataupun mungkin keputusan itu tidak sahih. Oh, kalau nak cakap pemilihan balik mungkin pening kepala lah. Keluar kos lagi, masa lagi, tenaga lagi. Jadi saya rasa tiadalah berita untuk pemilihan semula. Tetapi kita tertanya-tanya apa sebenarnya ketelanjuran yang dinyatakan Anwar Ibrahim ini. Tapi apa yang penting, Anwar berkata, apa yang penting kita bersama dan kalau berkawan puluhan tahun, bergelut susah payah bersama dan menderita puluhan tahun, takkanlah dengan apa yang kita anggap kesilapan kecil itu tidak boleh dimaafkan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Berkaitan dengan banyak berita ataupun siri episod rasuah antara keputusan yang dinantikan terutamanya orang Sabah, terutamanya rakyat di negeri di bawah Bayu, adalah berkaitan dengan keputusan skandal rasuah Sabah. Ini adalah keputusan terkini SPRM. SPRM panggil semula individu terbabit video skandal rasuah Adun Sabah. Adakah bermakna semua yang terlibat akan dipanggil oleh SPRM? Semua nama-nama yang disebut termasuk Adun, termasuk pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan negeri Sabah akan dipanggil. SPRM akan memanggil semula semua individu yang didakwa terlibat. Semua. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, arahan itu susulan laporan forensik rakaman video skandal rasuah membabitkan Adun Sabah yang tular di laman media sosial. Laporan forensik rakaman video tular sudah siap dan diserahkan kepada pegawai penyiasat. Laporan terbabit diserahkan kepada pegawai penyiasat sejak seminggu lalu. Artikel ini pada 22 Mei. Dalam pada itu, kepimpinan warisan pula berkata, Adun warisan yang mendakwa Azam sahkan video skandal Sabah tulen. Seorang Adun warisan berkata SPRM sudah mengesahkan, walaupun bukan secara langsung, bahwa klip video terkait dakwaan skandal rasuah sejumlah wakil rakyat negeri itu adalah tulen. Menurut Justin Wong, mesej itu dapat dibaca melalui langkah SPRM mahu memanggil semua orang yang terlibat dalam klip video yang didedahkan. Kata Adun Sri Tanjung itu, walaupun Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki tidak mendedahkan hasil laporan forensik ke atas pita video berkenaan, namun langkah diambil sekarang boleh dianggap sebagai pengesahan ia adalah video tulen. Jadi pertanyaan seterusnya, adakah semua nama-nama Adun Adun yang disebut di dalam skandal rasuah Sabah ini akan melibatkan nama Ketua Menteri Sabah juga? Adakah dengan ini kerajaan negeri JRS mempunyai harapan untuk tumbang sekiranya keputusan ataupun sekiranya dapat disahkan mereka ini terlibat rasuah? Macam mana persediaan pilihan raya negeri ke-17? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?